Hulu Langat. Ya, baliklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Bertua, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama berbahas ucapan Belanjawan 2013. Di antara perkara yang ingin saya bincangkan, pertama, merujuk kepada ucapan Belanjawan 2013 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Merangkap Menteri Kewangan menyatakan endobasi akan terus diperkukuhkan dan harus perdanakan dalam semua sektor dan segenap lapisan masyarakat. Dalam bajet 2012 lepas, kerajaan memperuntukkan sebanyak 100 juta dalam melaksanakan aktiviti sempena Tahun Gerakan Inovasi. Antaranya pertama, pembangunan inovasi di peringkat sekolah dan IPTA. Kedua, program Jejak Inovasi oleh Yayasan Inovasi Malaysia, Anugerah Cipta Satu Malaysia, Dokumentari Inovasi di Media Elektronik, produk melalui market validation, menganjur World Innovation Forum dan lain-lain. Soalan saya, adakah perancangan di atas telah dapat dicapai sepenuhnya? Kerana dalam bajet 2013, Agensi Inovasi Malaysia hanya diperuntukkan sebanyak 15 juta sahaja bagi menyemarak inovasi inklusif dengan inisiatif yang diambil oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi serta NGO. Saya ingin mendapat penjelasan berapa banyak produk inovasi yang telah dicapai sehingga September 2012 dan berapa banyak pula produk yang dikomersialkan. Saya mohon agar kementerian dapat memberi perancangan terperinci bidang inovasi yang boleh dihasilkan dengan peruntukan RM15 juta ini. Datuk Yang Bertua, merujuk kepada teknologi hijau, kerajaan telah mewujudkan skim pembiayaan teknologi hijau SPTH sejak tahun 2010 dengan dana sebanyak 1.5 bilion untuk tempoh 3 tahun yang berakhir pada 31 Disember 2012 ini. Saya difahamkan sehingga kini hanya 800 juta telah diluluskan kepada 50 syarikat tempatan. Apakah produk yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat berkenaan dan adakah ia selaras dengan kehendak teknologi hijau? Saya berharap kerajaan perlu menilai keberkesanan skim pembiayaan teknologi ini kerana dananya masih berbaki RM700 juta serta menilai dengan terperinci produk-produk yang dikeluarkan selaras dengan hasrat menjayakan pembangunan teknologi hijau sebelum kerajaan menambahkan lagi peruntukan sebanyak 2 bilion dan melanjutkan tempoh selama 3 tahun lagi sehingga 31 Disember ini. Adakah pengecualian duty import dan duty excise kepada pemegang franchise akan terus diberi bagi mengimport kereta hibrid dan kereta elektrik sebagai usaha memajukan teknologi hijau dan menjamin kelestarian negara? Saya dipahamkan syarikat besar yang terlibat ialah syarikat Honda yang mengeluarkan kereta hibrid generasi kedua iaitu Honda Insight 1.3 liter dan syarikat Toyota yang mengeluarkan kereta hibrid generasi ketiga iaitu Toyota Prius. Berapa jumlah kereta hibrid yang dapat dijual dari tarikh pelancaran di Malaysia sehingga September 2012 sebagai ukuran sambutan masyarakat dalam membantu membangunkan teknologi hijau? Bilakah pula Proton akan mengeluarkan kereta elektrik yang dirancang dari tahun 2011 lagi? Kenapa Proton tidak terus mengeluarkan kereta hibrid walaupun harganya nanti mungkin lebih tinggi sedikit tetapi tidak akan menyusahkan rakyat untuk mencari tempat atau stesen bagi mengecaskan kereta mereka? Datuk Yang Bertua, merujuk kepada perumahan untuk rakyat, kerajaan memperuntukkan 1.9 bilion ringgit untuk membina 123,000 unit rumah yang akan dilaksanakan oleh Prima, Syarikat Perumahan Nasional Berhad dan Jabatan Perumahan Negara, yang meliputi 50,000 unit rumah dibelanjakan oleh Prima sebanyak 500 juta dijual dengan harga 100 ke 400,000 per unit. Prima juga menyediakan dana
pemudah cara perumahan berjumlah RM500 juta untuk bina 30,000 unit, dijual 20% lebih rendah daripada harga pasaran. 320 juta oleh SPNB untuk bina sebanyak 22,855 unit rumah termasuk apartmen kos rendah dan sederhana, dijual dengan 120,000 ke 220,000. Yang keempat, sebanyak 543 juta melalui Jabatan Perumahan Negara untuk membina 20,454 unit rumah, dijual dengan harga 30,000 ke 40,000 unit. Persoalan yang saya ingin mendapatkan penjelasan ialah apakah peruntukan RM1.9 bilion itu merupakan grant atau pinjaman kepada syarikat-syarikat di atas, dan apakah pulangan kepada kerajaan apabila semua rumah-rumah dapat dijual. Datuk Yang Dipertua, isu perubahan terbengkalai. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan setakat Mei 2009, sebanyak 155 projek perumahan terbengkalai melibatkan sejumlah 48,664 unit telah dilaporkan. Dan laporan oleh Pemuda sehingga tahun 2011 masih dapat 114 projek melibatkan lebih 30,000 unit masih terbengkalai, walaupun pasukan petugas khas projek perumahan terbengkalai PPT telah diwujudkan. Alhamdulillah, dalam bajet 2013 kerajaan memperuntukkan sebanyak 100 juta kepada Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan bagi memulihkan dalam anggaran 30 projek rumah terbengkalai. Beberapa insentif cukai disediakan bagi menggalakkan penyertaan pihak swasta. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga, pembeli membayar pinjaman bank walaupun rumah sudah terbengkalai, sama ada menerusi pinjaman secara komersial maupun perbankan Islam. Justru masalah rumah terbengkalai ini perlu diselesaikan secara bijaksana menerusi kerjasama semua pihak, iaitu KPKT, Kementerian Kewangan, Bank Negara dan bank-bank komersial. Dari sudut legal, kita memahami bahawa bank-bank berhak menuntut kembali pinjaman atau pembiayaan yang telah diberikan kepada pembeli. Walau bagaimanapun, dari perspektif yang lain, bank-bank tempatan telah mencatatkan keuntungan tahunan yang banyak berbilion-bilion ringgit. Misalnya untuk tahun 2011, Maybank sebanyak 3.8 bilion, Public Bank 3.2 bilion, CIMB 2.47 bilion. Jadi bank-bank melalui dukungan Bank Negara diseru mempertimbangkan perkara-perkara berikut. Pertama, memanjangkan tempoh atau grace period dengan izin kepada pembeli yang terlibat tanpa sebarang additional charge kepada pembeli sehingga projek terbengkalai disiapkan. Yang kedua, menghapuskan tuntutan pinjaman daripada pembeli dalam keadaan projek-projek sakit yang memang tiada harapan langsung untuk dipulihkan dan disertified oleh KPKT, SPNB dan KPPT yang projek tersebut dalam kategori ini. Secara congakan mudah, jumlah yang bakal dihapuskan adalah kecil. Mungkin kurang daripada RM5 juta untuk setiap bank, iaitu tidak sampai 0.15% daripada keuntungan yang dicatat. Ketiga, sesuai dengan konsep prinsip ada bil wa ihsan, iaitu pay and just, dengan izin yang menjadi main essence khususnya kepada perbankan Islam, sepatutnya bank-bank perlu hapuskan atau memberhentikan kutipan bagi projek yang terbengkalai dan tidak meneruskan bankruptcy proceeding terhadap pembeli. Apatah lagi, kebiasaannya semua projek terbengkalai ini telah pun di write off atau dikira sebagai hutang ragu dalam penyata kewangan bank-bank yang terlibat. Selain itu, pihak-pihak lain perlu lebih serius menangani masalah ini. Syarikat Perumahan Negara tidak boleh bersikap terpilih dan perlu membuat kajian terperinci terhadap projek-projek terbengkalai dan mengambil alih projek-projek union supaya perumahan tersebut dapat disempurnakan sepenuhnya. Pihak berwajib perlu mengambil tindakan tegas sehingga mencari keluban cacing pemaju yang terlibat
dalam projek terbengkalai. Saya ingin mendapat penjelasan daripada KPKT setakat ini apakah tindakan yang diambil terhadap pemaju-pemaju yang terlibat dengan projek perumahan terbengkalai ini. Yang kedua, sejauh mana KPKT bertindak tegas kepada individu-individu dalam syarikat berkaitan. Kerana kebiasaannya individu ini akan membuka syarikat yang lain dengan mudah apabila syarikat yang sebelumnya di blacklist oleh KPKT. Datuk Yang Dipertua, merujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM1 bilion dalam bajet 2012 di bawah tabung khas pembinaan, penambahbaikan dan penyelenggaraan sekolah. Tetapi apa yang berlaku, beberapa sekolah kebangsaan yang mengalami kebocoran bumbung dan kerosakan bilik air di kawasan saya dikatakan tiada peruntukan. Dalam bajet 2013 dengan tambahan 1 bilion lagi kepada tabung ini dan sekurang-kurangnya 400 juta untuk sekolah kebangsaan, saya sangat berharap sekolah-sekolah yang sangat perlu penyelenggaraan dapat diberi keutamaan demi menjaga agar kerosakan dapat dikawal dari merebak. Dan saya juga berharap ada peruntukan diberi kepada sekolah-sekolah agama rakyat dalam usaha penyelenggaraan mereka. Selangor memperuntukkan 6 juta setiap tahun kepada sekolah agama rakyat. Dan kita berharap kerajaan pusat juga dapat memberi peruntukan sekurang-kurangnya 70 juta setahun ataupun mungkin lebih daripada itu. Datuk Yang Bertua, di samping bantuan dan insentif rakyat seperti BREM 2 dengan bantuan RM500 diteruskan kepada ketua isi rumah berpendapatan kurang daripada 3,000 dan RM250 kepada individu bujang berumur 21 tahun ke atas berpendapatan tak lebih daripada 2,000 sebulan. Rebate RM200 kepada anak muda yang membeli telefon 3G dan bantuan-bantuan lain. Maka saya membawa permintaan dari Persatuan Guru-Guru Besar Sekolah Kebangsaan agar allowance mereka dapat dinaikkan sedikit daripada RM100 yang mereka terima sekarang selari dengan kenaikan kos sara hidup sekarang. Memandangkan pengetua sekolah menengah menerima allowance RM500 sebulan. Datuk Yang Bertua, akhir sekali saya sangat berharap kerjasama daripada Kementerian Kerja Raya agar dapat mempertimbangkan semula usaha membesarkan jalan-jalan di kawasan Ulu Langat, terutama jalan Dusun Tua yang terlalu sesak dan jalan antara Semiah dan Beranang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Kerja Raya yang telah membesarkan jalan dari Semiah ke Rincing dan berharap agar jalan alternatif dari Sungai Purun ke Rincing dapat dibina sebebas segera yang boleh. Saya juga merayu kepada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar agar dapat menyiapkan tebatan banjir di Sungai Langat yang sangat diperlukan bagi mengatasi masalah banjir yang sentiasa melanda Ulu Langat. Sekian sahaja, terima kasih.